Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan soalan yang berkaitan dengan senario jenayah balai di daerah Inanam. Berdasarkan laporan kajian yang diperolehi melalui temu bual bersama Sarjan Rafida, beliau telah menyatakan bahawa salah satu faktor yang membawa kepada peningkatan kes jenayah di daerah Inanam adalah penggunaan teknologi yang sukar untuk dikawal. Penggunaan teknologi ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh sindiket untuk melakukan jenayah di daerah Inanam untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Sebagai contoh, mencuri motosikal dan juga mencuri kabel elektrik, kerana ia merupakan salah satu bahan yang boleh dijadikan sebagai wang untuk mendapatkan keuntungan kepada mereka. Selain itu, kawasan yang gelap juga merupakan salah satu faktor yang membawa kepada peningkatan kes kecurian di kawasan perumahan, terutamanya di kawasan puri warisan, antara tempat yang kerap berlakunya kes jenayah seperti mencuri motosikal dan kes dadah. Ia juga adalah salah satu kawasan yang menyebabkan berlakunya masalah jenayah semakin sukar untuk dikawal. Selain itu, pihak polis juga telah melakukan beberapa usaha untuk memastikan kawasan-kawasan seperti ini dipantau selama 24 jam oleh pasukan MPV untuk memastikan pelaku ataupun pencuri dapat dikenal pasti keberadaan mereka. So, keadaan ini akan membantu masyarakat setempat untuk berada dalam keadaan yang selamat. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang tren jenayah Balai Polis Inanam bagi tempoh 5 tahun berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Sarjan Rafida melalui temu ramai yang telah kami lakukan. Berdasarkan informasi yang boleh berikan, kes jenayah yang paling tinggi adalah kes jenayah harta benda, di mana beliau mengatakan kes ini merupakan kes yang paling tertinggi lah dilaporkan ataupun menjadi isu dalam perbincangan kes-kes di Balai Polis Inanam. Berdasarkan maklumat kes jenayah ini, dia lebih melibatkan kepada kes kecurian kabel, pecah rumah, dan juga melibatkan pencurian kendaraan. Dan saya yang sering berlaku ialah kendaraan motosikal lah, yang dikira sebagai paling famous kecurian kendaraan yang berlaku. Beliau juga ada mengatakan faktor kes ini berlaku adalah disebabkan adanya peluang lah yang diterima oleh penjenayah tersebut. Contohnya, apabila kes ini berlaku apabila sebuah rumah itu tidak mempunyai penghuni ataupun tuan rumahnya pergi bercuti dalam masa yang tempoh panjang, dan penjenayah ini dia akan menargetkan sebuah rumah itu dan dia akan buat tinjauan secara berkala, dan jika ada pada saat itu dia rasa sesuai ataupun keadaan di sana itu kosong dan dia belum melakukan jenayah itu, dia akan melakukan jenayah itu. Begitu juga dengan kendaraan, apabila dia rasa contohnya motosikal, tuan pada motosikal itu mengambil masa yang lama ataupun dia sedang untuk kembali ataupun menunggu motosikalnya, dia akan ambil peluang itu untuk mencuri motosikal tersebut. Dan kes pecah rumah ini biasanya dia berlaku mungkin pada waktu malam lah, mulai masuk ke rumah yang ditinggalkan oleh tuan rumah dalam masa yang jangka panjang. Dan kes bagi motosikal pula, dia lebih melibatkan pencurian, sama ada motosikal tidak ikut kena kendaraan ataupun dia dipandu. Dan biasanya pencuri ini dia mempunyai kemahiran dalam menggabungkan kabel kunci dengan enjin, menggunakan mereka pandu kendaraan itu tanpa kunci. Seterusnya, dalam kes pencurian kabel ini, dia lebih melibatkan tentang pengambilan kabel telekom, karena dikatakan kabel telekom ini dia punya kandungan listrik, dia mudah dan tidak melibatkan kurang membahayakan lah. Itu menjadinya penjenayah ini berani melakukannya.
ataupun mereka juga akan curi kabel-kabel yang belum dipasang. Tujuan dorang kabel ni dorang mengambil, tujuan dorang mencuri kabel tersebut adalah untuk mengambil isi kabel tu, iaitu dia punya tembaga tu, iaitu dorang akan jual. Dan selepas dorang curi kabel tu, dorang akan kupas dan isi kabel tu, iaitu yang mereka akan perdagangkan lah dia lebih kepada orang-orang tertentu ataupun ejen-ejen tertentu yang menerima penjualan mereka. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mizatul Amira binti Amir Hamzah. Saya akan membincangkan bahagian ketiga, iaitu pola dan kekerapan jenayah balai. Pola jenayah di Balai Polis Inanam ialah pola jenayah harta benda seperti kerosakan, kehilangan atau kecurian harta benda. Pola jenayah yang sering dilaporkan di Balai Polis Inanam termasuklah kecurian kabel elektrik, pecah masuk bangunan, kedai dan kecurian motosikal. Jenayah lain yang turut dilaporkan di Balai Polis Inanam ialah skema atau penipuan atas salian dan penyalahgunaan data. Seterusnya, secara keseluruhan, pola jenayah yang sering dilaporkan di Balai Polis Inanam ialah pola jenayah harta benda. Terdapat juga pola jenayah lain yang dilaporkan, namun pola jenayah harta benda lebih mendominasi di Balai Polis Inanam. Dari segi pencegahan jenayah, Sarjan Rosida dari Balai Polis Inanam mengatakan bahawa pihak mereka telah melakukan rondaan berkala secara mengejut di kawasan-kawasan berlakunya jenayah dan inisiatif pembinaan pondok polis di bangunan-bangunan serta premis perniagaan yang juga telah ditubuhkan. Semasa menjalankan kajian, saya dengan ahli kumpulan saya telah bertanyakan tentang apakah unsur jenayah yang berpotensi untuk berlaku di masa hadapan. Menurut Sarjan Rosida, beliau menyatakan bahawa salah satu jenayah yang berpotensi untuk berlaku di masa hadapan adalah jenayah komersial seperti jenayah atas talian. Ini kerana kemodenan dunia pada hari ini berjaya mencipta teknologi canggih yang serba boleh, contohnya seperti telefon pintar. Terdapat individu yang tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai lembaga hasil dan negara. Menurut beliau, nombor telefon dan lokasi yang digunakan adalah sama seperti yang sebenar. Oleh itu, bagi memastikan tentang kesahihan isu ini, kita diseru untuk menelepon LHDN ataupun PDRM atau mana-mana pejabat yang terlibat agar kita tidak mudah terpedaya. Menurut berita Awani 2024 yang bertajuk kes jenayah talian meningkat lebih 35% pada tahun 2023. Berita ini menyatakan bahawa jumlah kes jenayah dalam talian yang dilaporkan kepada polis meningkat kepada 35.5%. Secara keseluruhannya dapat dinyatakan bahawa kajian yang kami telah jalankan di Balai Polis Inanam ini telah memberikan gambaran kepada kami tentang pola dan trend jenayah yang berlaku di sekitar kawasan Inanam. Di sini juga kami dapat mendapati bahawa kes yang dicatatkan tinggi di sekitar kawasan Inanam adalah menerusi daripada jenayah kehilangan harta benda seperti kecurian kabel, pecah rumah dan juga kecurian kenderaan. Di sini juga dapat dilihatkan bahawa penyalahgunaan dadah juga dan juga kes buli dinyatakan seringkali meningkat dari semasa ke semasa. Antara faktor utama yang dikenal pasti iaitulah kesempatan dan peluang yang dilihat oleh suspek serta persekitaran yang kurang selamat dan kurangnya kerjasama daripada komuniti. Di sini juga dapat kita lihat bahawa adanya juga usaha daripada pihak berkuasa seperti rondaan secara berkala dan penubuhan pondok-pondok serta ceramah kesedaran untuk diberikan kepada masyarakat. Namun begitu, kita dapat melihat bahawa kes-kes ini masih lagi sukar untuk dibendung secara sepenuhnya.